نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih berada dalam bab membacakan hadis kaitan dengan pengharaman tempat dan perintah untuk menjaga diri. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawm an-nahri bi Mina fi hajjatil wada' inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu muttafaqun 'alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berkhutbah pada Yaum an-Nahri, hari raya Kurban, hari Nahar, hari 10 Zulhijjah di Mina, sewaktu Hajjatul Wada'. Orang berhati ini dia banyak khutbah, dan banyak khutbah yang sudah tidak dibuat pada hari ini. Khutbah pada hari 8 sebelum Tarawih, khutbah pada hari 9 khutbah Arafah itu yang masih ada, khutbah pada hari 10 khutbah hari Nahar, dan khutbah pada hari Mina. Kata Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah pada hari Nahar di bumi Mina sewaktu Hajjatul Wada', baginda bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, maruah-maruah kamu ada kehormatan di atas diri kamu. Ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sama seperti kehormatan pada hari ini, yakni hari Yaum an-Nahri, hari raya Aidil Adha, fi syahrikum hadha, sama seperti kehormatan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang ada kemuliaan dia, bulan-bulan yang diharamkan perbuatan dan penumpahan darah. Fi baladikum hadha, sama seperti kehormatan pengharaman negeri ini, yakni negeri Makkah. Ala hal ballaghtu muttafaqun 'alaih. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Umat Islam yang mendengar khutbah itu menyampaikan bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma syahad, ya Allah, engkau saksikanlah aku sudah menyampaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada riwayat berkaitan dengan khutbah Hajjatul Wada', seperti mana yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pada hari Arafah, terdapat juga riwayat yang sahih yang menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan yang sama pada hari 10 Zulhijjah, pada hari Yaum an-Nahri di Mina, nak menunjukkan betapa besarnya kehormatan orang Islam. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu, subhanallah, benda-benda yang mudah orang nak ceroboh, darah, nyawa orang,
Kemuncak manusia bila dibenci kepada orang lain, dia akan menghalalkan darah orang lain. Dia akan cari apa sahaja cara agar orang berkenaan dapat dihapuskan daripada itu. Ini sifat manusia, sifat haiwan yang ada pada diri manusia. Dia tak boleh hidup bersaing. Dia tak suka bersaing. Dia suka menguasai orang lain. Sedangkan tabi'i, sifat manusia itu sendiri, dia suka bersatu di antara satu sama lain. Itu ilmu maskawi. Kalau tak silap saya, salah seorang antara ulama psikologi dalam Islam, ahli psikologi, ulama akhlak dalam Islam. Disebut perkataan al-insan itu datang dari perkataan al-unsi. Dan perkara ini dipersetujui oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Biasa kita dengar wasfu al-insan daripada perkataan an-nisyan, lupa. Tapi Ibn Maskawi, nama peliknya Ibn Maskawi, tapi terkenal dalam ilmu akhlak dan ilmu jiwa. Dia kata al-insan itu datang daripada perkataan al-unsi, saling rindu, saling nak dekat, saling nak bersatu di antara satu sama lain. Itu sifat manusia yang harus kita. Kalau kita seorang diri, tiba-tiba ada orang datang, kita akan tanya, siapa kamu? Datang dari mana? Umur berapa? Dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin, anak berapa? Sifat manusia begitu. Begini dia nak mengenali. Dia mudah mesra sesama makhluk manusia. Tapi manusia, cuba kalau jumpa binatang, jumpa gajah, dia tanya, datang dari mana? Orang mereka, orang berusaha, dia tak tanya. Tapi dengan manusia, dia tak boleh bercakap, dia akan bercakap bahasa isyarat. Itu sifat manusia. Tetapi kerana ada sakit-baki sifat hayawan dalam diri manusia itu, menyebabkan bila berlaku persaingan, bila dia tak boleh nak bersaing, dia akan cari jalan menghapuskan lawan. Ini sifat buruk yang ada pada manusia. Kalau dia tak boleh nak menghapuskan lawan dia itu, dia akan cuba ambil hati. Sifat manusia. Dia kawan dia susah agar menyerang. Kalau tak mampu juga nak ganggu bukan harga benda milik saudara dia itu, maka dia akan cuba untuk merosakkan maruah namanya, diri dia, maruah dia. Yang tak ada diadakan, yang ada lagi dibesar-besarkan. Sebab itu antara wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah tentang kemuliaan darah, harga dan maruah sesama muslim. Hurmat, haram, maksudnya ada kemuliaan, ada kelebihan, ada larangan-larangan yang mesti dijaga. Darah seorang muslim, seorang manusia, bukan hanya seorang muslim, seorang manusia itu tidak sehalal begitu sahaja. Seorang muslim hanya halal darah dia kalau dia melakukan perkara-perkara yang dikenakan oleh syarak. Bunuh orang secara sengaja, baru halal darah. Ya? Nabi SAW umpamakan kemuliaan darah seorang muslim, maruah seorang muslim, harta seorang muslim sama seperti mulianya pada hari Arafah. Hari yang paling mulia untuk umat Islam. Sama seperti mulianya bulan Zulhijjah, Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertumpahan darah. 4 bulan yang disebut di dalam Al-Quran, 4 bulan yang haram. Kemudian sama seperti haramnya tanah, haram Makkah. Adakah ada tempat yang lebih suci daripada Makkah dan Madinah? Di atas itu tak ada. Nabi SAW sebut kemuliaan darah seorang muslim, harta seorang muslim, maruah seorang muslim sama seperti mulia di tanah. Nak kata kalau orang ceroboh maruah orang lain, harta orang lain, umpama dia ceroboh tanah haram. Dan Nabi sebut
tanah Arab dalam bulan Zulhijjah, pada hari Arafah dan pada hari Nahar. Subhanallah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kehormatan seorang muslim itu satu perkara yang perlu kita jaga. Sebab apabila kehormatan itu dianiayai, ia akan membawa kepada perpecahan yang tak ada ujungnya di kalangan orang Islam. Kenapa berlaku perpecahan? Tak ada lain pada demi dendam, ya. Tak tahu ada kehormatan dan kemuliaan ada pada orang lain, tak boleh berfungsi dengan orang lain, ya. Dan lebih lagi, bila berlakunya fitnah, berlakunya umbatan, sifat tabayun itu tidak wujud. Sifat nak tanya dulu kenapa berlaku macam ni tak wujud, ya. Sebab kita biar hak saudara kita dianiaya. Tuan-tuan, kalau kita tengok satu benda yang bincang secara betul seminggu dulu, kadang-kadang saya nak ulas apa ya, tapi kena ulas juga isu Palestin, kewujudan negara haram Israel. Orang Yahudi datang ke Palestin sebelum 1948, bilangan mereka amat sedikit. Yahudi yang asal ada di tanah Palestin itu terlalu sedikit. Setelah berlaku diaspora, mereka lagi keluar dari Palestin. Tahun 1922, sekitar 1922 dan 1924, sebelum penjatuhan Khalifah yang terakhir Sultan Abdul Hamid, orang-orang Yahudi berlemah untuk Sultan Abdul Hamid untuk benarkan Yahudi masuk ke Palestin. Bukan nak beli tanah, bukan nak bagi tempat, benarkan masuk sahaja. Ya, nilaian yang nak dibayar ialah orang-orang yang sanggup tebus hutang kerajaan Turki Osmania. Bukan hutang Sultan Abdul Hamid, hutang kerajaan. Mereka membawa ketulan-ketulan emas itu ke Astana, ke dalam tempat bersemayam Sultan Abdul Hamid. Mereka bawa ketulan-ketulan emas itu, bukan nak beli Palestin, nak minta Sultan Abdul Hamid benarkan mereka masuk Palestin. Masuk, keluar balik, masuk, keluar balik. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Ya? Dia kata sesungguhnya tanah itu bukan tanah aku, bukan tanah bapa aku, bukan warisan nenek moyang aku. Tanah itu adalah tanah milik orang Islam. Aku tak boleh kenal orang Yahudi masuk ke situ. Sehingga dikatakan setelah dibuka kawasan Suez pada ketika awal itu, ya, dia tak kenal kapal-kapal waktu di Wakafir lagi di sekitar Laut Merah. Dia kata aku tak nak kapal Wakafir lagi melintas di kapal. Tuan-tuan, berlakulah penubuhan negara haram Israel 1948. Maka dirampas sebahagian daripada tanah rakyat. Perang 1967, mereka membesar lebih besar, perang 6 hari. 6 negara Arab, perang satu negara kecil Israel, 6 negara tanah. Antara kejayaan besar itu ialah Hafiz al-Assad, anak dari Syria sekarang anak Imam Baikal. Bukit Golan tinggal macam tu pada negara Israel Mesir. Ya, kedua Mesir lagi Sinai ditinggalkan begitu sahaja sehingga berlaku perang 17 Ramadan 1931. Zaman Anwar Sadat mereka dapat balik Sinai Mesir. Berlaku perbincangan. Maka sebahagian daripada negara Arab setelah berlaku perjanjian Madrid, saya tak ingat tahun dulu 1995-1996 tak silap. Itu saya belajar dalam Al-Quran, kita tengok dalam ini. Ya, bersetuju bahawa kalau negara Israel sangat menerima kewujudan negara Palestin, ya, mereka sanggup berdamai. Sampai tahap itu dah, bila dah rasa tak mampu nak berperang. Tuan-tuan, ini persetujuan politik orang Arab. Ini bukan pandangan kita. Disebut betul. Ya. Baik dia Fatah setuju ke, baik dia Hamas setuju ke, baik dia siapa pun setuju menyerah tanah Palestin kepada orang Yahudi,
sebahagian orang tua Palestin yang masih hidup hari ini, kunci rumah dia masih ada disimpan. Rumah dia mana? Rumah tu pun dia tak tahu kat mana dah. Yahudi dah ambil habis. Apakah kalau bernama Yahudi satu bagi-bagi tanah dia? Tak mungkin. Tak mungkin Yahudi bagi lagi. Orang Palestin hanya boleh ambil balik dengan kekerasan. Ambil balik hak dia yang telah dirampas. Apakah kalau sekadar berdamai, hak cip dan tanah bila diambil oleh Yahudi boleh terima macam tu saja? Tak mungkin. Tak mungkin. Itu tanah mereka, itu hak mereka. Baitul Maqdis itu wakaf untuk seluruh umat Islam. Diwakafkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk seluruh umat Islam. Sehingga menyebabkan Al-Imam An-Nawawi dan sebagian besar ulama zaman dahulu, bila mereka keluar daripada Baitul Maqdis, keluarga mereka hantar buah-buahan daripada Syam, mereka tak berani makan sebab takut itu buah-buahan daripada tanah wakaf. Palestin itu tanah wakaf orang Islam. Artinya kalau Arab tak nak ambil, kita kena tunggu. Sebab kita orang Islam. Sebab itu kita tak boleh kompromi walau 1 inci pun tanah rakyat Palestin. Sebab itu milik kita umat Islam. Itu Nabi pesan kepada kita, kemuliaan darah seorang Muslim, harta seorang Muslim, maruah seorang Muslim sama mulia seperti tanah suci Makkah, sama mulia seperti hari Arafah, sama mulia seperti bulan Zulhijjah. Sebab itu benda macam ini jangan dipolitik. Tak kira lah pihak manis. Jangan dipolitik. Bayangkan kalau kampung kita orang rampas, kerana ada orang politik nak selesaikan masalah politik sesama dia, tak apalah kita jadi mana boleh. Mana boleh, itu hak kita. Sebab itu sebahagian ulama Palestin memfatwa kalau orang Palestin haram keluar daripada Palestin, untuk memastikan selagi dia duduk di tanah itu, orang yang tidak boleh menghalau mereka. Dia harapkan mereka daripada keluar. Sebab bila mereka keluar, memang Yahudi akan ambil tanah. Ya. Yang ada pun dia halau, apatah nanti kalau yang tak halau keluar. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal maruah orang Islam, ini perkara yang amat besar. Ia bukan perkara yang kecil. Ya, ia bukan perkara membabitkan satu individu, tidak. Ia membabitkan semua orang. Sebab itu bila seorang pemimpin buat keputusan yang silap, dia mencadikkan ramai orang. Dan sikap kita bila berdepan dengan kesilapan, yang silap kita kena sebut silap. Tak kira dia silap. Ya. Masalah orang itu bila sebut tentang kesilapan, dia akan kata, apa mengata dia lah. Ya, kita mengata yang silap, tapi kita bukan caci kepada individu berkenaan. Ini masalah kita. Bila ada silap, kita tak boleh tegur. Bila tegur nanti, dia marah pula. Kita tegur atas kasanan yang bukan. Dan kemudian pula masyarakat kita pada hari ini, yang sedih ialah ketaksuban itu bukan kepada yang benar. Taksub itu pada individu. Ini yang jadi masalah. Taksub pada individu, bukan taksub kepada kebenaran. Sepatutnya kita taksub kepada kebenaran. Ya, tak kira siapa pun bila dia buat yang benar, kita kena bagi tahu yang dia benar. Ya, tiba-tiba ada seorang pemimpin gambar dia pakai bunga malam, terus tak boleh. Ya, kena pemimpin lain bukan sekadar pakai bunga malam, berjoget lagi dengan bunga malam, dan itu tak. Ini pun satu hal lagi kerana. Ya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut kebenaran, dia mesti benar ikut Al-Quran, dia mesti benar ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini, bila berbicara soal maruah manusia, kita kena berhati-hati terhadap maruah. Kita kena berhati-hati bila kita sentuh soal perkara yang benar ataupun perkara yang silap. Sebab dalam hadis berikut kita lihat, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran tentang besarnya, ya, kedudukan maruah seorang manusia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hasbuka min Safiyyata kaza wa kaza. Qala Abu Umar da'ni qasira. Faqala laqad qulti kalimatan law mudijat bima'il bahri lamazajatku. Qalat wa hakaytu lahu insana faqala ma uhibbu anni hakaytu insanan wa innani kaza wa kaza. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasanun sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cukup-cukuplah kamu dengan si Safiyah yang begini dan begini. Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia yang berbangsa Yahudi. Isteri dia yang berbangsa Yahudi. Ya. Bila sebut Nabi kepada isteri Yahudi, ada pula yang alasan itu boleh berunding dengan Israel. Yahudi dengan Israel itu dua perkara yang berbeza. Israel itu negara haram, negara berompak kepada negara yang lain. Ada pun Yahudi ini satu bangsa. Kalau dia tak zalim kepada orang lain, kita tak boleh berzalim. Itu sikap yang sepatutnya ada pada kita. Dan mereka itu ahli kita. Tapi kalau dia zalim kepada orang lain, lampas hak orang lain, kita tak boleh kata dia bagi orang lain. Baik, kata Aisyah radhiyallahu anha, cukup-cukuplah kamu itu dengan Safiyah yang begini dan begini. Maksudnya Safiyah itu seorang wanita yang pendek di kaki. Cukup-cukuplah kamu dengan si pendek itu. Orang lain. Tapi kita tengok si orang pendek itu jangan ada si pendek. Aisyah pernah sebut perkara ini tentang Safiyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi kata, laqad qulti kalimatan law muzjat bima'il bahri lamazajat. Sesungguhnya kamu sudah bercakap dengan suatu kalimah yang amat busuk. Kalaulah kalimah itu direndam dalam air lautan, nescaya busuk semua air lautan. Kata pendek dia dari perkataan itu busuk macam bantai. Kalau dia letak dalam air laut, dicampur dengan air laut, satu lautan itu akan jadi busuk. Mengumpat orang ini dahsyat. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah lagi, aku pernah menyebut tentang sebuah manusia yang lain. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak suka kamu cerita tentang seorang manusia lain begini dan kamu pula begini dan begini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam amat melarang kita daripada mengumpat, menyebut tentang keaiban atau keaiban orang lain yang sepatutnya. Ya. Dalam hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urida bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yakhshuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhi ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Rawahu Abu Dawud. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu aku dimi'rajkan, aku melintas di hadapan suatu kaum yang kuku mereka terbuat daripada tembaga. Mereka mencakar muka dan dada mereka dengan kuku itu. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, merekalah orang-orang yang memakan daging manusia yang lain, dan mereka lah orang-orang yang mencemarkan marwah manusia yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Tuan-tuan, sini muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita dapat maklumat terlalu banyak. Ya. Dulu orang mengumpat satu orang ni pakai lidah. Ya. Cakap habis kat situ. Kalau nak panjang pun
dosa dia, yang mendengar tadi akan sambung cerita pada orang lain. Itu pun Nabi dah kata, ya, cukuplah seorang manusia itu dipanggil sebagai pendusta kalau dia beritahu orang lain semua benda yang dia dengar. Artinya dia cakap, kira lah betul-betul ke salah ke dia dengar, dia ceritakan orang. Nabi kata memadai perangai macam tu dipanggil sebagai, ya, kazib, pendusta. Kehidupan manusia berkembang, mulalah ada buku. Ya. Bila ada buku ni, tak semua yang dalam buku itu betul. Ya. Tapi tak semua pula orang yang baca buku. Maka segala penipuan yang ada dalam buku itu, tak kira banyak ataupun sedikit, ia tetap juga dosa. Sebagai contoh, orang tulis hadis-hadis yang palsu. Banyak hadis palsu. Ya, sehingga yang mereka hadis palsu itu sendiri tak ingat dah berapa banyak dia buat hadis palsu. Ya. Nak galakkan orang pakai serban, atau mereka dah hadis. Siapa solat pakai serban dapat fadilah 70 kali solat orang lain. Tak ada hadis. Siapa solat berus gigi, saya ingat lagi saya dekat video ni, Ustaz saya ada. Fadilah faham. Siapa solat lepas dia berus gigi atau bersugi, ya, fadilah solat dia umpama fadilah solat para nabi. Baru gigi dia dah jadi nabi. Ya, itu pun belum masuk. Ya. Ada lagi orang seminggu 2 minggu ni banyak sangat boleh. Ya, kata sangatlah sayang kepada kata-kata. Kita sayang kepada kata-kata. Ya, kerana ia disuruh oleh agama, taati oleh amri itu disuruh oleh agama, taat pada perkara yang makruh. Tapi nak taat pada kata-kata pula membawa dalil-dalil yang palsu, tidak bisa. Kalau kita kena taat pada kata-kata kerana mereka adalah bayangan Allah dalam hukum ini. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Cukuplah ayat Al-Quran sebut Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tak ada yang lebih daripada itu. Tak perlu nak reka benda yang bukan-bukan yang Nabi tak pernah sebut. Dan mengedarkan menyebut benda-benda yang palsu seperti ini juga pendustaan. Ini juga benda yang diharapkan oleh agama. Percakapan, tulisan sampai zaman kita tak aku lagi. Tak sampai 20 tahun. Ada internet, ada blog, ada Facebook, ada Twitter, macam-macam ada benar. Kita pula kadang-kadang dengan niat yang baik dulu. Yang dia sampai pada hari-hari kebesaran Islam bagi kaki dan sebagainya. Macam-macam ucapan keluar. Kalau ucapan baik, alhamdulillah. Mudahlah nak tulis hadis, ada palsu pun dia tidak. Ini jadi masalah. Ya. Yang tulis dalam blog banyak, bukan semua fakta. Bukan semua fakta. Kalau kita tahu fakta itu tidak benar, maka janganlah kita memandai-mandai dan sebar fakta ini. Kita menyebar kebenaran. Kalau cerita itu, cerita yang tidak benar, fitnah dari orang lain, kita sebarkan lagi fitnah itu, maka kita pun masuk dalam lingkaran dosa yang amat susah untuk keluar. Percakapan kita boleh minta maaf untuk orang yang akan cerita dah. Tulisan kita boleh tarik pada buku. Hal ini benda yang kita tulis dalam internet, kita nak padam macam mana. Ini manusia mungkinlah kurang beriman bahawa Allah akan rakam semua benda. Hari ini bila kita dengar teknologi subhanallah. Kita boleh menanggapan dalam video, tidak lagi masuk video. Kalau seorang dah hantar, seorang dah hantar, kita nak padam, kita tak tahu nak padam. Sebab itu, ya, bila kita sebut soal agama, bila kita sebut soal marwah manusia, kita kena hati-hati. Sebab bila kita makan daging manusia, Nabi sebut ya kuluna luhuman nas, ya, memakan daging manusia. Orang yang mengupah orang yang makan daging manusia, ya, cannibal. Tak ada dah orang macam tu. Tapi perangai cannibal itu masih ada. Ada orang mengumpat ayam serama ke, itik serama, ada. Orang mengumpat sesama manusia.
membenci sesama manusia. Sebab itu kita lihat Nabi SAW mengajarkan kita, ya, bahawa bila masuk perkara yang haram, ya, perangai yang sepatutnya ada pada kita ialah kita kena hentikan perkara haram berkenaan. Kita kena sekat perkara-perkara haram berkenaan. Ya, mungkin ada orang kata, kita jangan cakap dekat baik ini mengumpat. Tidak. Ya, ada perkara buruk yang kita kena sebut, kita kena sebut. Contoh saya sebut di awal, tadi akhirat negeri kita pusat karaoke makin banyak. Apakah dia tunggu dulu? Ya. Siapakah yang patut ambil tindakan? Kita sendiri. Ya. Mereka yang ada kuasa dalam membiarkan dia syubhat. Ya, bukan syubhat duduk saya, syubhat perempuan dosa. Bukannya syubhat saya syubhat dia bukan saya buat. Tak kurang sikit dosa. Kita masyarakat yang tahu apa patut kita buat, kita mesti tahu. Dan kita mesti tahu. Ya. Dan ini tidak termasuk pengumpanan yang haram. Sebab dia membabitkan perkara nahi munkar. Ya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dunia hari ini dunia yang amat mencabar. Perkara umpatan dan fitnah kita kena segar. Perkara yang benar kita kena sebarkan. Nak tahu betul atau tidak, sebagai contoh yang saya sebut hadis-hadis palsu tadi. Zaman dulu ulama-ulama terpaksa hafal hadis. Kalau tak hafal hadis itu terpaksa salin berpuluh-puluh jilid kitab hadis. Hari ini kita dah tak perlu semua juga. Sebab semua ada dalam apa namanya, VCD, ada dalam hadis, juga ada dalam internet sekalipun. Kita boleh cari. Tapi sebab kadang-kadang kita malas cari mana yang benar, ataupun kita kelonjong bila tengok satu fakta, kita cepat sebarkan. Apa kita peduli fakta itu betul atau fakta itu salah. Kecenderungan sebagian orang Islam hari ini, kecenderungan yang tak baik. Dia suka benda yang menyusahkan orang. Ini satu benda. Dan saya nak sebut, ya, tahu tak bagaimana malah kita boleh marah yang kita buat. Saya hari Sabtu saya akan ambil satu seminar di Anjuran Sisters Islam. Orang mana apa di tempat Sisters Islam. Jadi orang masih orang Islam tak tahu. Kita kena duduk nanti. Apa yang kita nak sebut, nak bincang adalah soal anak tak sah taraf, ya, yang berada di bawah 6 bulan setelah kelahiran itu. Seorang menikah sampai 6 bulan itu dia beranak. Apa sekali ke sana? Tuan-tuan, kurang lebih 10 tahun dan terakhir bilangan anak yang dikategori sebagai tak sah taraf hampir sama-sama dengan rakyat negeri. Dan tahu bilangan itu tentangnya ramai rakyat. Saya pun tak faham kenapa orang suka pakai yang itu. Hari itu orang Mesir kata bilangan 2 tahun hampir lebih sikit dari bilangan rakyat negeri. Itu nak ukur kita. Kenapa 10 tahun yang terakhir ini mendadak peningkatan? Ya. Apakah sebab semakin maju, semakin kita belajar, semakin jauh daripada Allah Ta'ala? Saya rasa tidak. Ya. Belasan tahun, puluhan tahun dulu masih kita tak seramai ibadatan pada hari ini. Bilangan masjid tidak sebanyak pada hari ini. Kesedaran Islam tidak sebaik pada hari ini. Ya. Dan apakah orang zaman dulu, zaman ego, ya, lebih baik daripada orang zaman sekarang? Saya rasa itu tidak. Ya. Ada kesilapan pada hukum hakam yang diputuskan. Waktu kita di polis sejak tahun 2007, ya, tidak 2009, ya, atau 2007 sebelum saya masuk. Kita memutuskan bahawa anak yang lahir kurang daripada 6 bulan daripada tarikh akad nikah mak bapak, ya,
Sekiranya dia akui oleh bapa dia sebagai anak dia, maka itu anak dia. Kita tak boleh kata itu anak zina. Kalau bapa dia kata ini anaknya, kita tak boleh tanya lebih. Dia apa sebab beranak kurang 6 bulan? Kita kata zina. Kalau awak tuduh zina, namun tak saksi. Tak ada hukum di dalam Islam sebut beranak macam itu adalah tanda zina. Kita tak boleh jatuh kata dengan zina. Kenapa boleh 6 bulan? Kalau 7 bulan dia zina, zina juga. 8 bulan, zina juga. Bayi itu dalam lingkungan 9 bulan 10 hari. Kalau 9 bulan berzina juga. Tapi kenapa yang bawah 6 bulan kita tak bagi hak? Kenapa yang 8 bulan kita bagi hak? Yang 7 bulan kita bagi hak? Rupanya Nabi SAW tak buat perkiraan 6 bulan. Hadis di dalam Sahih Bukhari menyebut 2 sahabat. Saya lupa nama 2 sahabat. Pada hari pembukaan pertemuan berjumpa dengan Nabi SAW. Seorang daripada adik ipar Nabi, adik Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Seorang lagi itu sepupu Nabi SAW. Sepupu dia datang ke rumah Saudah, kepada rumah Zam'ah, bapa betul Nabi, menuntut seorang budak bernama Abdul Rahman, umur 12 tahun. Kata sepupu Nabi, abang aku dulu besar ada ambil budak ini. Kerana sesungguhnya dia adalah hasil hubungan abang aku dengan mak dia. Dan Nabi tengok muka budak itu sama dengan muka sepupu. Tetapi ada ipar Nabi kata, ada Saudah kata, tidak ya Rasulullah. Bapak aku sebelum meninggal dunia juga berurusan ambil dia ini kerana dia adalah adik aku. Kerana dia lahir di rumah bapak aku. Maka kata Nabi SAW, al-waladu lil-firash walil-'ahdi al-kata. Anak itu lahir tempat katil dia. Anak itu dia mengikut katil tempat dia lahir. Artinya ikut bapa dia. Dan bagi orang yang berzina itu tak dapat apa. Dan disuruh Saudah ambil, kepada adik kepada Saudah ambil Abdul Rahman itu dijadikan sebagai adik. Padahal memang diketahui bahawa hubungan itu hubungan yang syubhat, hubungan yang tak tahu macam mana. Bayangkan seorang wanita direbut oleh 2 orang lelaki yang menyatakan mereka adalah bapa kepada anak. Nabi SAW putuskan di mana tempat dia lahir dan bapa mana yang buat peraturan kepada dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam pengesahan nasab menggunakan DNA tak boleh diterima. Sabitan nasab itu mestilah mengikut akad. Kalau seorang kanak-kanak itu lahir dalam satu akad antara seorang lelaki dengan wanita, walaupun kemungkinan dari sudut cek DNA bukan DNA bapa, dia tak boleh dinafikan nasab bapa. Dengan nasab bapa yang berada di dalam akad. Ya, sebab yang dijaga ialah maslahat kanak-kanak. Kanak-kanak itu perlu bergerak. Melainkan bapa itu kata tidak, ini anak hasil perzinahan kami, baru dinafikan hak. Nah, tapi kalau dia lahir 5 bulan ke, 5 bulan setengah ke, 4 bulan ke, ya, suami kepada wanita yang melahirkan itu menyatakan itu anak dia, itu tak boleh nafikan itu hak. Ya, dia kata, 4 bulan awak berzina, awak bukan saksi. Kalau tak ada sebab apa. Soal zina mak bapak itu urusan dia dengan Allah. Kita harap betul bertobat kepada Allah. Tapi nasib kanak-kanak yang lahir, ya, nasib kanak-kanak yang lahir dibayangkan apa kan berlaku? Bukan dia nak lahir macam itu. Dia anak yang halal. Kalau orang musuh dipanggil anak yang halal, dia anak yang halal, tak ada dosa. Ya. Dalam kali punca kerana hukum hakam seperti inilah menyebabkan mereka yang terlalu bila anak dia buang anak. Sebab dia tahu anak itu tak ada masa depan. Sedangkan
Apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan. Tuan-tuan bayangkan betapa kita memberi keadilan kepada semua manusia. Orang masuk Islam sebagai contoh. Turun masuk Islam, bawa isteri, bawa anak-anak, bawa cucu, bawa cicit masuk Islam. Kita akui tak itu anak kita? Kita akui tak cucu? Kita akui tak cicit? Kita akui semua. Padahal mereka datang dari perkahwinan yang bagaimana? Perkahwinan yang tidak diiktiraf oleh Islam. Maka kenapa yang dah elok-elok Islam ni kita bagi hukum yang menyusahkan? Sabitan nasab, sabitan amat penting sekali. Seboleh mungkin untuk disabit, kita kena sabitkan nasab kita. Apa sebab? Aib orang nasab ni subhanallah. Awak bin apa? Bin Abdullah, minta maaf bin Abdullah. Abdullah bapa ke Abdullah. Bayangkan kalau yang kata dia bilangan 200 ribu lebih 10 tahun lagi masuk sekolah. Tiba-tiba dia punya 30 orang belajar atau 15 bin Abdullah. Kita. Dan mereka akan membesar dalam keadaan psikologi kejiwaan yang bercelaru. Kenapa aku jadi macam ni? Adik aku bin Ishaq, aku bin Abdullah. Adik-adik orang Jawa, adik. Tapi pasal apa bin lain? Kat Sarawak dulu pernah ada saudara baru tulis surat. Waktu kita tak apa nak cerdik. Ada Pak Tuan yang tak cerdik masa kita. Dia masuk Islam, maka dia bin Abdullah. Waktu dia masuk Islam tu, dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni lambat masuk Islam, maka perempuan yang pun anak tu pun bin Abdullah juga, bukan bin. Ya. Tak lama lepas anak tu lahir, pak mertua dia pula masuk Islam. Pak mertua dia pula bin Abdullah. Ya. Sebelum pak mertua dia masuk Islam, isteri dia pula masuk Islam lepas anak pun bin Abdullah. Dia kata, Ustaz, macam mana kami ni? Saya bin Abdullah, mertua saya bin Abdullah, bini saya bin Abdullah, anak saya pun bin Abdullah. Tapi kami bukan adik-adik. Ya, tuan-tuan, kita kena selesaikan bukan? Kita kena selesaikan perkara. Sebab perkara ini seolah-olah wujud di tempat kita saja, dalam negara kita saja. Dan pihak kami sendiri dah tulis surat kepada pihak berkuasa negara tentang pendaftaran pegawai dan sebagainya. Dan nampak ada keputusan sekarang. Sebab kita nak tutup aib manusia. Aib itu yang nak tutup. Tetapi akhir-akhir ini orang cenderung kepada nak redam. Tuan-tuan tak rasa saya pernah kena berurusan dengan pejabat kerajaan buat satu dokumen minta surat nikah. Bukan yang kes yang baru ni, kes yang lebih awal. Yang awal tu, ya, dia pun tengok surat nikah, dia tengok anak sulung dia punya tali lagi. Ambil kalkulator dia. Oh takut lagi 9 bulan. Dan kalkulator tu pula bukan Islam pula tu. Bagaimana ada arahan dia di atas setiap program ni. Apa nak jadi? Yang begini lagi, siapa yang perempuan yang anak sulung nak kahwin, antara yang kena isi dalam orang, bukan isi dalam orang, disertakan dalam akhiran ialah surat nikah mak bapak. Bayangkan mak bapak dia kahwin zaman Jepun, adalah 3 surat nikah mak bapak. Tapi tak pula ada. Ataupun adalah anak baru nak kahwin, ya, sebagai janda umur 50, mana nak cari surat nikah mak bapak dia? Ini semua benda yang suka nak dedahkan aib orang lain. Ya. Suatu aib yang sepatutnya dah ditutup puluhan tahun, tiba-tiba pada hari akad nikah orang bertengok, apa sebab bapak dia tak jadi wali? Oh, ada cerita lama ni. Maka ahli hikayat pun berkumpul nak bercerita. Dulu dia orang kahwin asal makan roti mayat ni. Minum air teh, makan roti mayat, terkali menutup muka waktu akad nikah. Aib seperti itu. Tak boleh kita dedahkan aib ini. Mungkin ada banyak persoalan-persoalan hukum hakam yang lain, tuan-tuan, dalam Islam. Bila dah sabit nasab, maka sabit semua perkara.
Dan dinafikan bagaimana sekalipun, memang itu darah daging mak bapak yang menyebabkan kebaikan. Sebab itu dia mesti dibantu, diberi hak sebaik mungkin. Dan ingin saya sebut, kita tidak menggalakkan zina, kita mengharamkan zina, kita menentang zina. Tapi pada masa yang sama, kita kena tutup aib orang. Sebab ini termasuk perkara umpatan fitnah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.